potong dalam masa 4 tahun setengah. 4 tahun setengah dengan 6 kali bantuan proses yang sedia ada. Jadi dalam tempoh 6 tahun itu memanglah gotah kita dibaja. Melalui bantuan itu dibaja cukup. Tetapi masalah hasil yang kajian yang didapati oleh pihak Risda selebih 7 tahun itu. Lebih 7 tahun itu tak ada lagi bantuan baja. Yang ini yang parah gotah kita ni. Lebih 7 tahun, tahun yang ke-8, 9, 10 seboleh tak ada. Sebab hasil tidak dapat seperti yang ditetapkan. Sasaran sekarang ini 1.600 kilo. Ya 1 hektar untuk 1 tahun. Yang ini yang kita buat kempen membaja hari ini secara besar-besaran. Masalahnya baja tak ada subsidi. Pendekatan yang dibuat oleh pihak Risda ini bila tuan-tuan pergi jual gotah, dipotong duit menabung baja. Untuk beli baja sebanyak 20 sen sekilo. Wang menabung dipanggil untuk membaja 20 sen sekilo. Inilah yang duit yang digunakan untuk membaja. Bayangkanlah kita punya dalam tempoh 6 tahun ikut Risda, kita pada baja setahun 2 kali ataupun 1 kali. Ini tak sampai 6 tahun, 7 tahun selepas proses kita mula motong, gotah ni tak pernah lagi lah di apa nama di bubajo. Macam dian kita lah, dian pusako, nasib lah. Tapi sadap lah buah dian sako ni walaupun tak bubajo. Nasib lah. Kuk berbuah lah. Kuk tidak lah. Kuk gotah ni selama ni kita tawakal lah, kita gahar lah. Apa nak jadilah. Bila mengoreh yo tak dapat pergi motong dah. Dah mengoreh. Bab bagi kayak burung dia cek, kita sipit dia keluar gotah. Itu sebablah untuk menyambut seruan Perdana Menteri kita di bawah NKRI, di bawah program transformasi kerajaan NKRI yang keempat ialah untuk menaikkan taraf hidup rakyat. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Jadi kita sebagai peserta tanah rancangan Risda ini, maka termasuk dalam meningkatkan taraf hidup rakyat untuk meningkatkan pendapatan kita. Jadi Risda juga sebagai kata Tuan Haji tadi, selain daripada kempen kita membaja hari ini untuk meningkatkan pengeluaran susu gotah, banyak program-program yang lain yang dibuat oleh pihak Risda untuk memajukan masyarakat Risda sendiri. Selain daripada kebun gotah, apa bantuan yang dibagi oleh Risda sendiri untuk meningkatkan pendapatan. Asyik kalau di Serotik ni 3-4 tahun itulah yang saya sebut. Banyak bantuan daripada Risda, daripada kemas, daripada pertanian untuk meningkatkan taraf hidup, daripada perikanan. Jadi banyaklah itu untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian wujudkan koperasi Risda. Kemudian ekonomi tambahan, ya, program ekonomi tambahan. Sampai kita di kampung sekarang dah berlagu-lagu pula. Ada bantuan daripada Risda, ada bantuan daripada kemas, ada bantuan daripada pertanian untuk meningkatkan khususnya perkumpulan wanita yang ada. Selain daripada kita menjadi peserta tanah rancangan Risda ini, kita nak menokok nambah. Jadi Risda juga terlibat sama dalam program peningkatan ekonomi tambahan, mewujudkan usahawan baru seperti yang disebutkan oleh Tuan Haji tadi. Jadi ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk menokok nambah pendapatan masyarakat luar bandar dan juga sekarang pinggir bandar yang miskin. Kita juga sekarang menempuh kepada kumpulan sasar masyarakat di kawasan luar bandar yang miskin dan kelompok masyarakat yang bergaji 2.000 di Kuala Lumpur jatuh miskin hari ini. Itu sebab kita buat kedai rakyat satu Malaysia di Kuala Lumpur. Mana tompek-tompek di Kuala Lumpur yang orang kita ramai yang gaji dia 2.000, miskin. Segala-galanya 2.000 di Kuala Lumpur dan mereka jatuh miskin. Kita sini boleh lailah
Kalau 2,000 kok pucuk ubi kau, kok cemporai kau, kok pucuk labu kau, ya, kok kaku kau tak kira lah pakula kau. Ada orang kali itu beli paku di pasar kau, pasar Batu Gigi, dia tak mana, dia tak tahu orang itu saya bahas, saya baik saya kan, cikgu ada ni paku apa ni, beli paku apa ni, kawan, apa nak ni pakula ni kawan, tak percaya kan mulai lah, lepas itu kan telefon saya. Aku rasa kan pulang nama dia. Saya kau pakai cik kedai tu. Apa jual pula ni? Cik kata dia pergi ngutip paku ni. Cik adalah taklah sumber tu paku lah tak. Tapi bercampur-campur lah. Saya cik nampak dia susah lah semua paku dia. Jangan macam tu jual cik. Tak apa. Tak boleh lah macam ni dah. Apa dia panggil saya cikgu dah. Cikgu pernah ke paku yang saya rumah dalam somah. Bukan saya lahir di Kelumpu. Bulu bau lah sampai jin bertandang saya lahir. Kalau saya lahir di Kelumpu, ya lah tak pernah saya cemporai bakung tampui pada. Buah cempunek pada. Nunggu landak tu. Pengalaman. Jadi tuan-tuan perempuan, jadi banyaklah usaha yang dibuat oleh pihak Risda ya untuk membantu kita. Ini menyeru hasrat Perdana Menteri kita nak meningkatkan pendapatan kita. Dan lebih-lebih lagi selepas ini kita ada program transformasi luar bandar. Rancangan transformasi luar bandar dia akan sampai ke kita nanti. Akan dibuat satu jabatan, satu pejabat, semua urusan ada di sana. Meski perkhidmatan dia, perkhidmatan pertanian, perikanan, Kementerian Pertanian, urusan perniagaan, keusahawanan, peguam, pendidikan. Ini adalah langkah-langkah untuk memudahkan orang kampung dan termasuk juga lah di bawah Kementerian Pertanian, ya, dan juga Kementerian Luar Bandar, yang mana agensi-agensi itu akan berada di bawah satu bumbung di bawah program transformasi kerajaan, khidmat guaman. Itu baru saya resmikan bank simpanan nasional di Batu Kiki. Ini pun sebagai satu tokok tambah ya kepada kita dalam urusan perkhidmatan keuangan di kawasan kita ini. Itu sebablah mudah-mudahan dengan program Om Bajo pada hari ini akan bertambah hasil kita. Akan bertambah hasil kita dan Bajo lah kebun kita ini. Kalau selepas daripada program tanam semula dengan 6 kali bantuan itu, kita tanam, kita taburlah Bajo. Ya. Ikut kajian yang dibuat oleh Risda, sebatang pokok setahun dia perlu makan 1 kilo Bajo. Sebatang pokok perlu bagi makan. Kita kalau banyak makan macam sen ada apa mana? Dah nama kita makan nasi ni apa tuan-tuan? Dinasihatnya kayak doktor, Webi jangan makan nasi. Tak makan nasi, nak lagi dah ni. Mulut. Hari itu program di mana lagi. Tak ada banyak orang ada. Tapi agak ada saya gitu ada 4 bulan, 5 bulan. Saya langsung tak senam. Kau tengok-tengok kanan ke bawah, tak nampak di bawah. Ini dah nama lagi dah ni. Usaha. Ya, doktor dah nasihatkan nak makan. Tapi macam tu ya Pak. Yang lain pula banyak masuk. Walaupun tak makan nasi. Jadi botak kita tadi pun sama lah. Ya, kita bagi dia makan 1 kilo Bajo sepokok setahun. Mudah-mudahan dapat memberi tulangan yang besar. Itulah usaha yang dibuat oleh kerajaan kita, kerajaan UMNO, kerajaan Barisan Nasional. Ya, yang tuan-tuan perjuangkan, yang tuan-tuan sokong, yang tuan-tuan terlibat sama dulu. Separuhnya yang depan saya ni mau perjuangkan kemerdekaan sama-sama dulu, mendubuhkan UMNO. Dan hari ini kita berjuang, kita merdeka atau 57, maka sudah tentu dalam usaha kita membangunkan negara kita. Ya, kita memberi penekanan kepada kepentingan semua bangsa di negara kita ini dan kita menumpukan kepada kepentingan masyarakat Melayu. Kita menyusun semula masyarakat, membasmi kemiskinan. Alhamdulillah hari ini kita dapat tengok ya kemajuan tempat kita, kemajuan pendidikan anak-anak kita, kemajuan ekonomi kita, kemajuan masyarakat kita.
kemudahan-kemudahan segala-gala yang kita dapat, bantuan demi bantuan subsidi yang kita terima, sampai yang terakhir pemandu taksi pun dapat tayar, dan juga insurans. Perdana Menteri kita alhamdulillah dengan keadaan negara kita yang selamat. Sejak kita merdeka dahulu, falsafah perjuangan barisan nasional ini menekankan kepada dua perkara. Yang pertama, untuk memastikan keamanan, keselamatan, kestabilan politik, kesejahteraan negara, kita mengamalkan politik perpaduan. Politik perpaduan rakyat pemilihan kaum dalam negara kita, dan semua urusan, khususnya melalui sistem pendidikan di negara kita, daripada sekolah rendah, kita menekankan integrasi nasional, perpaduan rakyat pemilihan kaum dalam negara kita. Alhamdulillah, ada 14 parti komponen dalam barisan nasional pada hari ini. Kita saling menghormati. Kalau dalam Islam sebagai agama rasmi negara kita, dalam untuk kita membangunkan Islam, menegakkan syiar Islam, beratus bilion apa yang kita nak buat untuk pembangunan Islam di negara kita, rakan-rakan kita dalam barisan nasional itu, dia tak akan bercakap sepatah pun, dia faham. Apa yang kita nak buat membantu orang Melayu dalam segala bidang, di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Hak-Hak Istimewa Orang Melayu, segala-galanya rakan-rakan kita dalam barisan nasional, dia diam, dia faham. Sebab kita sama-sama berunding sebelum merdeka dulu, orang Melayu ni dia punya kekurangan, orang Melayu perlu pendidikan, orang Melayu perlu bantuan, orang Melayu perlu ini, dia faham. Ini politik perpaduan yang kita amalkan pada hari ini, alhamdulillah terus berjalan baik, dan inilah yang nak kita mantapkan dan digerakkan oleh Perdana Menteri kita di bawah gagasan Satu Malaysia. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, yaitu kita mendahulukan rakyat. Dengan kestabilan politik, keamanan di negara kita pada hari ini, pelabu-pelabu luar mencurah-curah datang ke negara kita. Negara yang aman, orang akan buat kilang, orang akan datang buat industri bila negara itu selamat. Kalau beramok, puncak Aceh, siapa yang nak datang di sebuah negara itu? Jadi semalam dalam surat khabar, kestabilan politik yang diteraju oleh Kerajaan Barisan Nasional yang diimamkan oleh Parti UMNO ini telah terbukti di bawah indeks keamanan antarabangsa. Negara kita paling selamat, nombor 1. Itu dia. Paling selamat di Asia Tenggara. Nomor 4 di Asia Pasifik selepas Jepun, New Zealand dan Australia. Nomor 9 boleh negeri kita ni selamat, aman. Selepas negara 9 boleh, ya, di kalangan negara-negara